Kementerian Kesihatan dengan rasa duka cita memaklumkan 2 kes COVID-19 disahkan kembali ke rahmatullah hari ini di negara Brunei Darussalam. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan menyatakan perkara tersebut semasa sidang media petang tadi mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amindu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Kes pertama ialah seorang lelaki berumur 51 tahun yang merupakan kes 4232. Kes ini telah mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Manakala kes kedua ialah seorang lelaki berumur 82 tahun yang merupakan kes 4889. Kes ini telah mengalami beberapa masalah kesihatan dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan jangkitan COVID-19. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi keluarga kes-kes ini, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran peribadi kes. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes-kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes-kes berkenaan. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama-sama para solihin. Sementara itu, 143 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 4,957 kes. Terdapat 37 tambahan kes-kes baru kepada 8 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini ialah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru telah dikesan. Kluster-kluster baru ini ialah kluster 4751 yang mengandungi 15 kes baru dan kluster 4812 yang mengandungi 6 kes baru. Kesemua kluster-kluster baru ini juga mengandungi kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini sebagai kes yang belum dikenal pasti sumber jangkitannya. Dalam pada itu, satu kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster tersebut ialah kluster 884. Dengan ini, jumlah kluster aktif pada masa sekarang adalah sebanyak 89 kluster. Manakala terdapat 85 kes yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 79 kes telah disahkan sembuh pada hari ini, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 3,335 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,590 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 9 kes adalah dalam keadaan kritikal, yang mana 8 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation. Manakala 1 kes memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 21 kes yang lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Pada hari ini juga, Alhamdulillah, 1 kes telah selamat melahirkan seorang anak damit lelaki melalui pembedahan yang mana kedua ibu dan anak adalah dalam keadaan yang baik. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,991 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 299,353 ujian. Dalam memastikan program vaksinasi kebangsaan dapat dilaksanakan dengan sempurna, Menteri Kesihatan menjelaskan Kerajaan negara Australia telah menyumbangkan 100,000 dos vaksin AstraZeneca ke negara ini, yang mana sumbangan tersebut telah tiba pada 17 September 2021. Vaksin AstraZeneca sumbangan Australia ini akan mula digunakan dengan serta-merta bersama dengan vaksin Sinopharm yang telah diterima dari Kerajaan Republik Rakyat China. Kerajaan Kebahaduli Yang Maha Mulia sangat berbesar hati
di atas sumbangan-sumbangan yang telah diterima ini dan insyaAllah ia akan dimanfaatkan sepenuhnya. Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi yang berkenaan telah pun merancang dan merangka bagi pelaksanaan ujian swab besar-besaran yang akan bermula malam ini. Dalam sesi soal jawab, Menteri Kesihatan berkata, orang ramai terutama sekali para pekerja tidak perlu cemas dengan kedatangan agensi-agensi tersebut. Tujuannya adalah untuk memudah cara ujian swab secara peringkat dan mengelakkan perkumpulan ramai. Mengenai sumbangan vaksin AstraZeneca daripada kerajaan Australia, vaksin-vaksin tersebut menurut Yang Berhormat akan digunakan bermula esok untuk orang ramai. Namun orang ramai boleh membuat pilihan sama ada untuk mendapatkan vaksin Sinopharm kerana ia turut ditempatkan di pusat-pusat vaksinasi. Membuat swabbing kerana tadi mau Mengenai statistik terkini Job Center, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan setakat 7 Ogos lalu, 149 warga tempatan kehilangan pekerjaan atas beberapa alasan tertentu dengan hanya 8 orang dipecat. Bagaimanapun, banyak pekerjaan telah diwujudkan dengan hampir 850 pekerjaan baru dalam pelbagai sektor seperti minyak dan gas, perkhidmatan makanan dan pengangkutan semasa pandemik ini. Sementara itu, Yang Berhormat juga menyatakan dana kutipan sumbangan COVID-19 Relief Fund setakat ini melebihi 2.5 juta ringgit. 12 narik diri dah. Jadi tinggal Negara Brunei Darussalam menerima 100,000 dos vaksin COVID-19 AstraZeneca sumbangan daripada kerajaan Australia. Dos vaksin tersebut tiba di negara Brunei Darussalam semalam. Hadir di lapangan terbang se-Brunei bagi majlis penyerahan vaksin buatan Australia, Pengiran Datin Syazainah binti Pengiran Datuk Paduka Sharifuddin, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri selaku Wakil Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Puan Cintana Wong Pesut, Pemangku Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam selaku Wakil Kerajaan Australia. Negara Brunei Darussalam dan Australia menikmati hubungan kerjasama yang erat dan mesra. Sejak penubuhan hubungan diplomatik pada tahun 1984, kedua-dua buah negara terus bekerjasama rapat dalam bidang-bidang yang berkepentingan seperti pendidikan, perdagangan dan pelaburan, pertahanan dan kesaling hubungan. Sementara itu, 500,000 unit kit ujian antigen rapid test ART dan peralatan perlindungan diri PPE selamat tiba di negara Brunei Darussalam dari Hong Kong. Daripada jumlah tersebut, syarikat gas asli cecair Brunei BLNG menyumbangkan 100,000 unit kit ujian dan membiayai 2 pesawat penerbangan sewa khas untuk membawa kit ujian ART dan PPE sebagai usaha membantu Kementerian Kesihatan menangani wabak COVID-19. Hadir di Brunei International Air Cargo Centre BIACC bagi menerima sumbangan peralatan tersebut, Awang Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan yang diserahkan oleh Dayang Hajah Farida binti Datuk Seri Paduka Haji Talib, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Brunei LNG. Kementerian Kesihatan juga menerima beberapa sumbangan dari pelbagai pihak. 200 unit sungkup muka sumbangan Brunei Ophthalmology Society dan Chong Chen Leong, pengawas perubatan di Hospital Suri Sri Begawan, diserahkan kepada Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan juga menerima sumbangan daripada 4 buah syarikat iaitu Syarikat Auto Sing Hiap Hin Keng Hua, di Wellness Sdn Bhd, Syarikat Penerbangan di Raja Brunei RB, Bofi International. Sumbangan juga diterima dari beberapa individu dan Persatuan Pandu Puteri Brunei. Orang ramai yang ingin membuat sebarang sumbangan bolehlah menghubungi MOH Emergency Operations Centre melalui talian 729-5712 pada waktu bekerja. Kedudukan dan perkembangan kerjasama ASEAN
dalam memajukan usaha-usaha bagi menangani pencemaran jerebu rentas sempadan, sisa kimia dan sisa plastik antara yang dibincangkan semasa mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan Alam Sekitar ASEAN ASOEN ke-32. Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Pembangunan telah menjadi tuan rumah kepada mesyuarat tersebut dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan yang berlangsung dari 13 hingga 17 September 2021 secara maya. Mesyuarat juga membincangkan kenyataan-kenyataan ASEAN bagi Persidangan Kepelbagaian Biologi Bangsa-Bangsa Bersatu kali ke-15 COP15 dan Persidangan Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu kali ke-26 untuk menegaskan komitmen ASEAN dalam menangani isu perubahan iklim. Selain itu, para pegawai kanan ASEAN juga mengetengahkan kepentingan untuk mengukuhkan kerjasama di antara negara anggota ASEAN dan rakan-rakan dialog dalam menangani cabaran-cabaran alam sekitar dan perubahan iklim. Mesyuarat ASOEN kali ini dipengerusikan oleh Dr. Sun Oh, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pemeliharaan Alam Sekitar, Kementerian Sumber Asli dan Pemeliharaan Alam Sekitar, selaku pengerusi ASOEN Republik Kesatuan Myanmar. Sementara delegasi negara Brunei Darussalam diketuai oleh Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setia Usyirtab Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar di Kementerian Pembangunan, selaku naib pengerusi ASOEN. Laporan mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan Alam Sekitar ASEAN ini akan dibentangkan semasa mesyuarat Menteri-Menteri Alam Sekitar ASEAN yang akan bersidang pada bulan Oktober 2021 di Indonesia. Pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian tidak dinafikan memberi cabaran bukan sahaja bagi para tenaga pengajar, malahan kepada pelajar dan ibu bapa. Walau bagaimanapun, kaedah itulah yang paling selamat bagi memastikan keselamatan para pelajar ketika pandemik ini, di samping usaha mewujudkan pembelajaran secara berterusan. Pendekatan dan metodologi yang sesuai serta yang lebih penting, keyakinan para guru boleh menjadikan para pelajar iski dan tidak merasa bosan serta bersemangat meneruskan pembelajaran dengan norma baharu. Sesi pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian juga dilaksanakan oleh sekolah-sekolah agama, Arab dan institusi pengajian tinggi serta swasta di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Agama. Dalam memastikan kelancaran pembelajaran dan pengajaran tersebut, pihak sekolah dan institusi pengajian mengaktifkan Business Continuity Plan BCP masing-masing bagi menjaga kesejahteraan para guru, pensyarah dan warga sekolah. Saya sentiasa memantau dan mengikuti pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian dan sentiasa memberi dorongan bagi guru-guru mempelbagaikan teknik, kaedah dan pedagogi pengajaran secara dalam talian agar sesi pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Setiap pendidikan ini harus memperkenalkan metodologi yang dapat membantu meningkatkan kualiti proses pembelajaran dan menyediakan informasi yang berguna tentang pelajar dan aktiviti yang telah dijalankan oleh mereka. Setiap guru akan mencatat segala markah latihan yang diberikan bagi memastikan kepahaman murid dalam pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan. Perancangan dibuat dengan teratur seperti penyediaan jadual waktu mengajar yang mana disusun setelah dibincangkan. Para guru yang menggalas tanggungjawab berusaha menghasilkan pengajaran lebih kreatif dan bersedia mempelajari ilmu baharu di samping kerjasama para pelajar dan ibu bapa agar lebih cakna akan pembelajaran secara dalam talian agar semuanya mudah dan lancar. Matlamatnya agar para pelajar tidak canggung dengan corak pembelajaran norma baharu. Sebaliknya, mereka lebih bermotivasi dan berdisiplin. Masjid Razak berhubung terus dengan pihak ibu bapa atau penjaga murid dan meminta kerjasama mereka untuk memastikan anak-anak mereka bersedia mengikut jam atau jadual yang telah ditetapkan. Kerjasama di antara guru dan ibu bapa itu adalah sangat penting di dalam memastikan kehadiran dan penglibatan pelajar sewaktu pembelajaran pada ketika ini.
Ibu bapa juga dialu-alukan untuk bertanya kepada guru jika sekiranya anak-anak mereka tu tidak dapat mengikuti kelas online pada hari tersebut ataupun ada anak-anak mereka tidak memahami tugasan yang diberikan oleh guru. Guru haruslah menggunakan kebijaksanaannya untuk menyampaikan ilmu ataupun isi pelajaran kepada murid mengikut kebolehan masing-masing, mengikut kemampuan masing-masing dengan menggunakan media-media masa yang ada.